Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, ada satu kejutan daripada Zahid Hamidi sebagai pengerusi Barisan Nasional dan juga sebagai Presiden UMNO. UMNO mulakan kajian, fokus ambil semula, kerusi dimenangi bersatu dan PAS. Tuan-tuan dan puan, saya tertanya-tanya, kalau UMNO boleh menang mungkin separuh kerusi yang dimenangi bersatu dan juga PAS, ataupun mungkin semua kerusi yang dimenangi bersatu dan PAS, adakah UMNO sekali lagi boleh menjadi dominan, akan menjadi kerajaan tanpa perlu bergabung dengan mana-mana parti? Oke, saudara-saudara, sebelum kita terus kepada isu kita yang panas, saya kongsikan kepada Anda satu produk molekul imun, molekul bijak. Produk ini sangat bagus untuk sistem imun badan kita, mendidik imun badan kita menjadi bijaksana dan tidak bodoh. Kerana bila imun badan kita bodoh, tidak mampu melawan pelbagai jenis penyakit. Dengan pengambilan produk ini, boleh mendidik imun badan kita, boleh mendidik sistem imun badan kita menjadi bijaksana, menjadi kuat, sehingga mampu melawan pelbagai jenis penyakit. Contohnya gout, kencing manis, darah tinggi, kolesterol, dan macam-macam lagi penyakit yang kita biasa dengar. Tuan-tuan dan puan, Barisan Nasional berhasrat merampas semula beberapa kerusi parlimen dan DUN yang kini dikuasai bersatu dan PAS pada PRU akan datang. Pengerusi BN Ahmad Zahid Hamidi berkata, pelbagai kajian dan tinjauan akan dilaksanakan bagi mengenal pasti kerusi-kerusi berpotensi yang boleh dimenangi semula oleh BN, khususnya UMNO. Kita akan berusaha bersungguh-sungguh. Kerusi itu akan kembali kepada calon UMNO pada PRU akan datang. Turut hadir pengerusi UMNO Johor merangkap Menteri Besar Johor On Hafiz Ghazi, Ketua UMNO Sri Gading Muhammad Lasim Burhan. Ahmad Zahid yang juga Presiden UMNO turut mengingatkan ahli parti agar tidak terpengaruh dengan naratif UMDAP yang dimainkan pembangkang, sambil menjelaskan bahwa kerjasama politik yang terbentuk kini adalah antara gabungan BN dan PH. Yang berkawan ialah BN dan PH. Dalam BN ada MCA dan MIC. Dalam PH ada DAP, PKR dan Amanah. Jadi jangan terpedaya dengan propaganda pembangkang yang mahu memecah belahkan BN dan PH, supaya mereka boleh tepuk atap semula, kata Ahmad Zahid. Oh, nampaknya Ahmad Zahid sudah mendedahkan. Mereka ini mungkin nak tepuk atap lah agaknya. Jadi, Ahmad Zahid sebagai timbalan Perdana Menteri pun sudah kata, jangan terpedaya. Ahmad Zahid berkata, kerjasama politik yang terjalin ketika ini adalah realiti yang perlu difahami semua ahli demi memastikan kestabilan kerajaan terjamin dan UMNO dapat kembali menjadi parti dominan. Saya tertanya-tanya, kalau UMNO akan jadi parti dominan semula, adakah kerjasama dengan PH yang ada hari ini akan dikekalkan ataupun mereka tidak perlu lagi bersama-sama dengan Anwar untuk menang pada PRU 16? Itulah kita nantikan saja. Ataupun juga saudara-saudara, adakah mungkin boleh pakatan baru mungkin antara Bersatu, PAS dan UMNO untuk bersama-sama pada PRU 16? Tapi itu mungkin persoalan lah, sebab tadi pun dengan kenyataan Zahid sedemikian pun kita dapat lihat sokongan Zahid terhadap Anwar Ibrahim. Tuan-tuan, apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan, apa yang berlaku kepada Tun Mahathir? Apa yang berlaku kepada Mahathir setelah beliau dikecam ataupun dicemooh? Tun Mahathir dihujani cemuhan selepas Perli Anwar sebagai bapa FDI. Nampaknya kekebalan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri tidak dapat ditembusi oleh Tun Mahathir.
Ada yang kata Tun Mahathir patut rehat saja. Jangan lagi ganggu Anwar, jangan lagi terlibat politik, dan macam-macam lah gesaan kepada Tun supaya rehat saja di rumah. Tapi kita dapat lihat, tengoklah apa yang Tun lakukan. Selepas Perli Anwar, beliau pula kena. Oke, sebelum kita teruskan kepada isu kita, saya kongsikan kepada Anda, ini adalah produk yang sangat bagus, sangat baik untuk sistem imun badan kita. Ini adalah molekul imun, molekul bijak. Apa kepentingan utama produk ini? Adalah untuk membina semula sistem imun badan kita menjadi kuat dan bijaksana. Karena bila imun kita jadi bodoh, imun kita tidak tahu apa nak lakukan di dalam sistem imun, ia akan jadi bodoh dan tidak dapat melawan penyakit. Jadi dengan pengambilan molekul imun, molekul bijak ini membolehkan sistem imun badan kita mengenali sel-sel jahat dan membina sistem imun badan yang kuat untuk mencegah, untuk melawan pelbagai jenis penyakit, kencing manis, gout, darah tinggi, kolesterol, penyakit melibatkan jantung, hati, penyakit melibatkan perut, dan macam-macam lagi. Sekiranya Anda berminat, Anda boleh mendapatkan produk ini, boleh hubungi saya di nomor yang tertera. Dan tidak lupa juga, produk kami juga mengeluarkan untuk setiap masalah dalaman wanita dan seluruh masalah tentang wanita ada di dalam produk yang satu ini. Oke, baik saudara-saudara yang saya hormati. Tun Dr. Mahathir Mohamad secara sinis bersorak hore dan menggelar PM Datuk Seri Anwar sebagai Bapa FDI, pelaburan langsung asing. Namun sindirannya itu dilihat hanya dihujani cemuhan orang ramai, termasuk ada mengingatkan usia mantan Perdana Menteri 2 kali tersebut yang bakal mencecah 100 tahun pada 10 Julai ini. Menerusi serangan terbarunya terhadap PMX di aplikasi X, Mahathir menganggap bekas timbalannya dalam kabinet beliau pada 1990-an itu sebagai hebat. Apabila dikabarkan Itali bakal melabur RM8,13 bilion di Malaysia. Tunggu pula giliran Prancis dan Brazil lagi berbilion-bilion. Bapa FDI beraksi lagi. Sudah RM680 bilion masuk, Anda tak nampak kerana kilang-kilang itu tidak kelihatan tulisnya. Pengasas Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu dan Parti Pejuang Tanah Air itu turut menyebut tentang maha miskin yang dilihat sindiran kepada perkataan maha kaya yang sebelum ini lazim disebutkan BMX. Dalam masa yang sama, golongan maha kaya perlu bayar cukai, bukan maha miskin. Entah bagaimana, secara tidak langsung, yang miskin juga menderita, dakwa Mahathir yang pernah dilapor. Sebuah portal memiliki kekayaan sebanyak ES 40 bilion, bersamaan kira-kira RM 188 bilion. Sehubungan itu Mahathir meneruskan sindirannya yang ingin PMX mengadakan lebih kerap kunjungan ke seberang laut bagi membawa pulang lebih banyak FDI. Kita mahukan lebih banyak lawatan ke luar negara, supaya lebih banyak FDI gaib akan masuk, tomah Mahathir lagi. Menjengah ke ruangan komentar, rata-rata netizen menempel Mahathir yang pada tahun 2019 pernah berkata, pihak yang kalah sepatutnya diam. Patutlah Tun cakap kerajaan tiada duit nak naikkan gaji penjawat awam sebab Tun pemalas. Buat lawatan rasmi delegasi. Terbitkan hutang saja untuk pelbagai projek mega. Apa susah? Made ini jenis pelupa. Lepas bersih 5.0 jadi PM7, lepas itu letak jawatan. Hure, Bapa Pelingkup Negara. Orang kalah buat cara kalah, bukannya menganjing orang. Ingatlah pesanan PM7 ini, wahai Mahathir. Demikian antara kecaman warganet. Saudara-saudara, berkaitan isu ini apa komen Anda?